Di antaranya ialah ayat Quran yang berbunyi, Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu daripada seorang lelaki dan seorang perempuan, berbangsa-bangsa dan berpuak-puak, supaya kamu berkenan-kenalan antara satu sama lain. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardh wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi dzalika ayatin lil 'alamin. Di antara tanda kebesaran Tuhan yang dipercayai oleh semua agama, bukan saja Islam. Yang berbeza ialah cara ibadat dan huraiannya. Di antara tanda kebesaran Tuhan itu ialah Dia menjadikan kamu berbagai-bagai bahasa dan berbagai-bagai warna kulit. Itu semua adalah menjadi tanda kepada orang-orang yang mengetahui. Firman Tuhan, وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَنْ لَا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ. Janganlah dengan sebab kamu bermusuh dengan sesuatu kaum, lalu kamu tidak berlaku adil. Berlaku adillah, kerana keadilan itu lebih hampir kepada taqwa, lebih hampir kepada taat kepada Tuhan. Walau la dafa'ullahi an-nasa ba'dahum biba'd lahuddimat sawami'u wa bi'un wa salawatun wa masajid yudhkaru fiha ismullahi katsiran. Kalaulah sekiranya Tuhan tidak menjadikan Islam ini terpaksa menentang orang-orang yang menghalang, yang zalim, nescaya dibinasakan rumah-rumah ibadat orang-orang Yahudi, orang-orang Kristian, tempat-tempat sembahyang orang-orang yang bukan Islam, dan masjid-masjid yang disebut di dalamnya nama Allah. Sebelum daripada kedatangan Nabi Muhammad SAW yang mendirikan kerajaan Islam, menjadi amalan apabila orang Yahudi yang memerintah, dia akan meroboh gereja penganut agama lain. Apabila orang Kristian berkuasa, dia akan meroboh gereja yang rumah ibadat Yahudi dan penganut agama lain. Apabila Hindu memerintah, dia tidak akan membenarkan penganut agama lain. Apabila agama Majusi yang menyembah api memerintah, dia tidak akan membenarkan penganut agama lain. Inilah keadaan yang berlaku dalam masyarakat manusia. Apabila Nabi Muhammad SAW diutuskan oleh Allah, walaupun dalam keadaan menyuruh manusia kepada Islam, itu yang kita mau. Tetapi Islam tidak membenarkan kita memaksa menganut agama lain supaya menganut agama Islam. Quran menyatakan la ikraha fid din, tidak ada paksaan di dalam agama. Dalam perkara menganut agama tidak boleh memaksa. Sekiranya Islam memerintah negara. Oleh kerana itu, maka Nabi Muhammad SAW telah menolak tawaran perpaduan bangsa Arab sahaja yang ditawarkan oleh pemimpin-pemimpin jahiliyah Mekah. Lalu baginda berhijrah ke Madinah dan mendirikan kerajaan Islam yang mengaungi masyarakat Madinah,
masyarakat berbilang kaum dan berbilang agama yang terdiri dari kalangan orang-orang Islam, orang-orang Yahudi, orang-orang Arab yang belum menganut agama Islam, dan penganut agama Kristen. Dengan mendirikan sebuah kerajaan yang wajib melayan seluruh rakyat dengan adil, di mana berlakunya suatu model, suatu contoh yang belum pernah berlaku selama ini, menyebabkan dua kuasa besar dunia, Rom dan Parsi, merasa bimbang dan takut kerana mereka sendiri zalim terhadap rakyat. Rakyat dia sendiri dia buat zalim, di samping kezaliman yang dilakukan terhadap bangsa lain daripada Parsi dan daripada Rom. Bila rakyat melihat kebaikan negara Islam ini, mereka merasa bimbang, pengaruhnya akan berkembang. Lalu mereka mengumpulkan bala tentera, gambar kalah dua kuasa besar ini, macam Rusia, macam Amerika, mengepung sebuah kerajaan yang kecil. Apa yang berlaku? Kedua-dua kerajaan ini jatuh. Parsi dan Rom jatuh. Dengan apa jatuh? Dengan rakyat dia sendiri benci kepada dia. Kalau di Parsi, yang boleh buka tanah ialah keluarga diraja, menteri-menteri, orang bangsawan yang boleh meneroka tanah. Rakyat biasa tak boleh meneroka tanah, jadi petani biasa saja. Di Rom pun begitu. Inilah yang berlaku di India, di China dan sebagainya di masa itu. Bila Islam memerintah, Islam memberi kepada semua. Ini menyebabkan dua kerajaan ini jatuh oleh tentera yang sedikit saja, dan pemerintahan Islam menjadi berkembang. Dalam perkembangan ini, Islam telah menunjukkan keadilannya, sehingga hari ini di wilayah-wilayah yang pernah ditakluk oleh Islam masih ada lagi kuil-kuil Hindu, masih ada lagi gereja-gereja Kristen di Egypt, masih ada lagi rumah penganut agama Majusi di Parsi, masih ada lagi. Kerana rakyat yang menganut agama itu masih ada, dan Islam tidak membenarkan rakyat yang menganut agama itu dipaksa. Apa yang berlaku dalam sehari dua ini yang saya baca dalam akhbar di Afghanistan, Taliban merobohkan berhala, mungkin akan ada soalan. Itu dalam keadaan rakyat Afghanistan 100% beragama Islam. Tidak ada lagi penganut Buddha di Afghanistan. Tapi dalam keadaan negara yang penganut bukan Islamnya ada, maka dibenarkan kepada penganut agama yang bukan Islam itu beribadat, dan mereka dilayan dengan keadilan Islam. Kerajaan yang seperti inilah yang kami mahu tegakkan